Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung subtopik 10.2 iaitu sistem peredaran manusia. Okey, kita tengok dahulu darah. Darah adalah sejenis tisu penghubung yang terdiri daripada plasma, sel darah dan juga platelet. Ini kamu kena ingat ya, soalan kertas 1, soalan objektif ada ditanya, kerap juga ditanya antara berikut yang manakah merupakan tisu. Jadi kamu kena ingatlah darah itu adalah tisu. Okey, darah sejenis tisu penghubung. Kemudian kita tengok jantung. Jantung ini dia berfungsi sebagai pam berotot yang mengedarkan darah ke seluruh bahagian badan. Kemudian salur darah, terdapat 3 jenis salur darah iaitu arteri, kapilari dan vena. Salur darah ini dia akan dihubungkan ke jantung dan dia akan mengangkut darah ke seluruh tisu badan. Okey. Seterusnya, kita tengok struktur jantung. Jantung, cuba kita genggam tangan. Okay, genggam tangan kita. So, itu adalah saiz jantung kita. Dan cuba letak di dada. Jantung kita terletak di antara peparu kiri dan kanan. Ia berada dalam rongga toraks. Di mana jantung ini ada 4 ruang, iaitu bahagian atas kita ada atrium kiri dan atrium kanan. Kemudian bahagian bawah ada ventricle kiri dan juga ventricle kanan. Ruang di sebelah kiri dipisahkan daripada ruang di sebelah kanan. Maksudnya kiri dan kanan dia ada satu dinding berotot yang memisahkan kiri dan kanan tersebut adalah septum. Okey? Atrium menerima darah yang kembali ke jantung, manakala ventricle mengepam darah keluar daripada jantung. Okey, kita tahu atrium ini adalah sebelah atas, okey? Yang bawah adalah ventricle. Okey, jadi atrium ini dia akan menerima darah. Okay, sebab dia sebelah atas kan. So, dia akan menerima darah kembali ke jantung. Manakala ventricle, okay, daripada atrium diturun ke ventricle. So, daripada ventricle ini, dia mengepam darah keluar dari jantung. Okay. Kemudian ventricle ini mempunyai dinding yang lebih tebal dan mengecut lebih kuat daripada atrium. Okay, sebab ventricle dia perlu hantar darah ke seluruh badan. Sebaliknya atrium dia perlu menghantar dari atrium ke ventricle sahaja. Okey, dinding berotot ventricle kiri pula, memang ventricle lebih tebal daripada atrium, tetapi ventricle kiri dan kanan juga berbeza. Di mana ventricle kiri dia lebih tebal daripada ventricle kanan. Sebab ventricle kiri ini dia perlu hasilkan tekanan yang lebih besar untuk nak mengepam darah keluar dari aorta ke seluruh badan. Okey, kalau tengok ini ya, salur darah yang besar ni. Okay, ini adalah aorta. So, daripada ventricle kiri, okay, darah akan keluar melalui aorta seterusnya ke seluruh bahagian badan. Sebab tu ventricle kiri ini perlu tebal. Okay, sebab dia akan mengepam darah yang kuat ke seluruh badan. Sebaliknya, kalau untuk ventricle kanan pula, dia hanya perlu mengepam darah ke peparu. Jadi ventricle kanan ini, ventricle kiri ini lebih tebal berbanding ventricle kanan kerana ia perlu menghasilkan tekanan yang lebih besar. Okay. Seterusnya kita tengok arteri koronari. Vena koronari yang sudah dilabel di situ, di mana arteri koronari ini mengangkut darah beroksigen untuk tisu jantung, manakala vena koronari mengangkut darah terdioksigen. Okey, kalau kamu tengok vena koronari tu yang warna biru.
Okey, yang arteri koronari yang warna merah sebab warna merah itu melambangkan oksigen. Kalau warna biru itu melambangkan darah terdioksigen. Begitu juga dengan struktur jantung yang ni ya. Yang warna merah ini aorta. Maksudnya yang membawa darah beroksigen ke seluruh bahagian badan. Yang warna biru ini adalah yang membawa darah terdioksigen ke peparu untuk disingkirkan. Okey, boleh ya. Jantung, ingat ni ada arteri koronari dan juga vena koronari. Selain daripada struktur dia lah. Okey. Next, kita nak tengok lebih detail lagi struktur jantung. Kamu boleh rujuk buku teks kamu. Ada gambar ini, rajah 10.9. Okey, kita tengok satu per satu. Okey, kita tengok dahulu arteri pulmonari. Ini yang warna biru ini. Arteri pulmonari ini dia mengangkut darah terdioksigen dari jantung ke peparu. Okey. Ni yang warna biru. Okey, dia masuk ke jantung. Kemudian dia keluar melalui vena cava ke peparu. So, ini akan ke peparu. Okey. Manakala vena pulmonari mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Maksudnya, dekat peparu ni kan berlaku pertukaran gas kan. Yang darah terdioksigen tadi dia akan singkirkan. Kemudian darah yang beroksigen, darah yang beroksigen dia akan masuk melalui dari peparu, dia akan masuk ke jantung melalui vena pulmonari. Jadi vena pulmonari dia akan angkut darah beroksigen ke jantung, kemudian dia ke atrium kiri. Atrium kiri, ventricle kiri, kemudian dia keluar melalui aorta ke seluruh tisu badan. Okey. Okey. So, arteri pulmonari dia akan angkut darah terdioksigen dari jantung ke peparu. Vena pulmonari, tengok betul-betul, mengangkut darah beroksigen dari peparu ini masuk ke jantung. Okey, sampai situ dulu. Okey, kemudian kita tengok kat sini, kita ada injap. 3 jenis injap. Injap bikuspid, injap trikuspid dan juga injap sabit. Okey. Kita tengok dahulu injap bikuspid. Cikgu guna warna biru. Okey, injap bikuspid ini dia terletak di antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Ni yang warna putih ni. Atas ni atrium, bawah ni ventricle. So, daripada atrium ke ventricle, ada injap bikuspid. Okey, ada injap bikuspid. Okey, injap bikuspid ini adalah untuk nak memastikan darah mengalir ke dalam ventricle kiri, tidak mengalir semula ke atrium kiri. Okey, maksudnya injap bikuspid ini dia nak memastikan darah mengalir dalam satu hala. Okey, semua injap sebenarnya fungsi dia untuk nak memastikan darah mengalir dalam satu hala. Tapi kita kena ingat, injap bikuspid dia terletak di antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Jadi, secara secara jelasnya, secara jelasnya, kamu kena ingat injap bikuspid ini dia nak memastikan darah mengalir ke dalam ventricle kiri, tidak mengalir semula ke dalam atrium kiri. Okey.
Sebaliknya, untuk injap trikuspid pula, injap trikuspid ini dia terletak di antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan kat sini. Okey, jadi injap trikuspid ini memastikan darah mengalir ke dalam ventrikel kanan, tidak mengalir semula ke atrium kanan. Okay. So, ini injap trikuspid. Yang terletak di sebelah kanan antara atrium dan ventrikel kanan, ia adalah injap trikuspid. Di sebelah kiri, ia adalah injap bikuspid. Kenapa namanya bikuspid? Sebab dia ada dua cuping, bi. Okay. Dua cuping, bi. So, bikuspid lah. Yang injap trikuspid ini tri. Dia ada 3 cuping. Okay, tapi fungsinya tetap samalah. Okay, seterusnya kita tengok pula injap sabit. Injap sabit, okay, injap sabit di pangkal arteri pulmonari dan di pangkal aorta. Okay. Aorta yang warna merah ni, okay. Injap sabit kat sini je. Injap sabit terletak di sini. Yang cikgu warna biru ni. Dan di sini. Di mana injap sabit ini dia terletak di pangkal arteri pulmonari dan juga pangkal aorta. Maksudnya jalan darah tu nak keluar. Okay. Jalan darah tu nak keluar. So ada injap sabit kat situ. Okay. Darah beroksigen kan dia akan keluar melalui aorta. Darah terdioksigen dia akan keluar melalui arteri pulmonari. So sebelum dia keluar tu dia akan melalui injap sabit. Di mana injap sabit ini adalah untuk memastikan darah yang telah mengalir keluar dari jantung tidak mengalir semula ke dalam ventrikel. Jadi dengan kata lain sebenarnya semua injap ini adalah untuk memastikan darah mengalir dalam satu hala sahaja. Okey. So, itu adalah 3 jenis injap. Seterusnya, kita tengok aorta dan juga vena cava. Okey, aorta cikgu dah tunjuk banyak kali dah ni yang warna merah ni. So, aorta merupakan arteri darah utama yang mengangkut darah beroksigen ke seluruh badan. Manakala vena cava merupakan vena utama yang mengangkut darah terdioksigen kembali ke jantung. Okey. Ini septum lah yang kita tengok tadi ya. Septum di mana dia akan memisahkan bahagian jantung kiri dan jantung kanan. Okey, seterusnya kita tengok komposisi darah manusia. Darah manusia terdiri daripada 55% plasma dan 45% komponen sel. Plasma itu adalah medium pengangkutan dalam badan di mana komponen sel darah terdiri daripada sel darah merah ataupun eritrosit, platelet dan sel darah putih ataupun leukosit. Okey, ini adalah komponen utama darah. Okey, plasma, leukosit dan eritrosit, juga platelet. Okey, komponen plasma darah terdiri daripada air, protein plasma, bahan terlarut seperti nutrien, contohnya glukosa, bahan buangan seperti urea dan juga gas respirasi. Plasma darah juga mengandungi hormon dan juga enzim. Okey, plasma darah ini terdiri daripada 90% air di mana air merupakan medium pengangkutan dan pelarut bagi gas respirasi, ion, hasil pencernaan dan juga bahan perkumuhan. Sebab tu badan kita terdiri daripada 90% air. Okey.
Seterusnya, protein plasma. Protein plasma ini mengandungi fibrinogen, di mana fibrinogen ini berfungsi dalam pembekuan darah. Ada albumin, di mana albumin dia akan mengawal tekanan osmosis darah. Ada juga globulin. Globulin adalah sejenis antibodi yang terlibat dalam pertahanan badan. So, itu adalah protein plasma. Okey. Kemudian bahan terlarut pula, nutrien. Nutrien penting untuk tenaga, pertumbuhan dan pengekalan kesihatan. Nutrien yang kita ambil daripada pemakanan seharian kita. Bahan buangan pula adalah bahan toksik yang perlu disingkirkan daripada badan. Gas oksigen pula diperlukan dalam proses respirasi sel. Okey. Seterusnya, jenis sel darah. Okey, kita tengok tadi jenis sel darah kita ada erythrosit, platelet. Okey. Sel darah merah. Okey, kita tengok dahulu ciri erythrosit. Okey, erythrosit itu adalah sel darah merah. Dari segi struktur, kita nampak ya, ini pandangan atas dan ini pandangan sisi. Dari segi ciri erythrosit, kita nampak ianya mempunyai membran plasma yang kenyal, berbentuk dewi cekung. Sebab tu kita nampak dari pandangan atas ada lekuk kan. So, itu adalah cakera dewi cekung yang menyebabkan jumlah luas permukaan perisi padu yang besar bagi pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap. Jadi, sel darah merah ini ataupun erythrosit ini, dia kan berfungsi untuk nak mengangkut oksigen. Jadi, disebabkan oleh bentuknya cakera dewi cekung, menyebabkan jumlah luas permukaan perisi padu dia besar. Bila jumlah luas permukaan besar, jadi dia boleh serap banyak oksigen. Jadi, bila pertukaran oksigen itu banyak, cepat, itu yang dikatakan pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap disebabkan oleh struktur dia. Okay, erythrosit ini kita kena tahu dia tidak mempunyai nukleus pada peringkat matang supaya bila dia tak ada nukleus, lebih banyak hemoglobin dapat dimuatkan dalam erythrosit ini. Di mana hemoglobin ini dia berfungsi untuk nak mengangkut oksigen. Okay, sebab tu erythrosit ini akan bawa oksigen disebabkan oleh erythrosit ini mengandungi hemoglobin. Oksigen yang akan bergabung dengan hemoglobin. Okay. Kemudian membentuk oksihemoglobin dah diangkutlah. Okay, nanti kita akan belajarlah bab tu. Okey. Seterusnya, erythrosit dihasilkan dalam sumsum tulang seperti sternum dan tulang rusuk. Erythrosit boleh hidup bagi tempoh 120 hari dan dimusnahkan dalam hati atau limpa melalui proses fagositosis. Okey, sekarang kita tengok fungsi erythrosit. Kita dah tengok tadi struktur, sekarang kita tengok fungsi. Setiap erythrosit mengandungi hemoglobin, iaitu pigmen merah yang menyebabkan warna merah. Hemoglobin mengandungi kumpulan Hem. Kumpulan Hem mengandungi atom ferrum yang merupakan tapak penggabungan oksigen. Sebab tu cikgu cakap tadi, erythrosit ada hemoglobin kat dalamnya, di mana hemoglobin ini akan bergabung dengan oksigen. Sebenarnya dalam hemoglobin itu pula ada kumpulan Hem. Dalam kumpulan Hem ini dia mengandungi atom ferrum. Atom ferrum inilah merupakan tapak penggabungan oksigen. Okey, kalau kamu tengok struktur kat tepi ni hemoglobin. Okey, hemoglobin ada kumpulan Hem dia, ni ada ferrum. Okey, dan ferrum ini adalah tapak untuk
penggabungan oksigen. Okey, seterusnya, hemoglobin ini dia akan berpadu dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Okey, oksigen bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin dalam keadaan tekanan separa oksigen yang tinggi. So, oksihemoglobin ini dia akan bebaskan oksigen di tisu atau sel apabila tekanan separa oksigen adalah rendah. So, eritrosit ni kan dia ada dalam salur darah kan. So, bila dia bergerak sepanjang seluruh tubuh, seluruh badan, okay, bila dia dapati adanya sel tekanan separa oksigen yang rendah, kemudian dia akan bagi oksigen kepada sel tersebut. So, berlakulah pertukaran gas antara sel dengan eritrosit itu tadi. Okay. So, sel yang kurang oksigen tu, dia akan bagilah kepada sel yang kurang oksigen tersebut. Okay. Ini kita akan tengok nantilah ada proses dia. Okey, yang kedua adalah platelet. Platelet ini terhasil daripada serpihan atau cebisan sitoplasma sel yang berasal dari sum-sum tulang. Okey, platelet daripada serpihan sitoplasma sel yang berasal dari sum-sum tulang dan tempoh hayatnya lebih kurang 1 minggu sahaja. Platelet ini fungsinya dia terlibat dalam proses pembekuan darah. Okey, kita dah tengok eritrosit iaitu sel darah merah. Sekarang kita tengok pula leukosit. Leukosit adalah sel darah putih. Leukosit pula terdiri daripada granulosit. Granulosit ada neutrophil dan juga eosinofil serta basofil. Okay, kita ada juga agranulosit. Okay. Leukosit ada granulosit. Granulosit terdiri daripada 3 ini. Kemudian ada juga agranulosit. Agranulosit terdiri daripada limfosit dan juga monosit. Okay. Okay, kita tengok dahulu struktur umum, okay, ciri dan fungsi umum bagi sel darah putih ini. Okay. Sel darah putih atau leukosit berbentuk tidak tetap dan berubah-ubah, mempunyai nukleus tetapi tidak mempunyai hemoglobin, dihasilkan dalam sumsum tulang. Tempoh hayatnya adalah kurang daripada 5 hari. Okey, kita tengok pula neutrophil. Okey, neutrophil nukleusnya terdiri daripada 2 hingga 5 cuping di mana neutrophil ini dia menelan sel bakteria dan sel atau tisu yang mati akibat luka secara fagositosis. Fagositosis kalau kamu masih ingat dia akan kepung kan? Okey, dia akan mengepung, menelan dan disingkirkan. Okey, yang kedua eosinofil. Eosinofil nukleusnya terdiri daripada 2 cuping. Ia membebaskan enzim yang melawan keradangan dan tindak balas alergik. So, alergik, keradangan ia berkait dengan eosinofil. Seterusnya basofil. Bilangan basofil adalah paling rendah dalam darah. Basofil mengandungi heparin di mana heparin ini adalah untuk mencegah pembekuan darah. Kita tak nak berlaku pembekuan darah sebab bila ada pembekuan darah, dia akan menghalang salur darah. So, bila dia halang, bahagian-bahagian yang tak dapat oksigen bahayalah. So, boleh menyebabkan maut. Okey, next limfosit. Limfosit mempunyai nukleus yang sangat besar dengan sitoplasma yang sedikit.
Limfosit juga menghasilkan antibodi yang memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan. So, ini adalah fungsi limfosit. Limfosit juga boleh menghasilkan antitoksin terhadap toksin yang dihasilkan oleh bakteria atau virus. So, limfosit ini sangat penting dalam badan. Okey, seterusnya monosit. Monosit adalah leukosit yang paling besar. Nukleusnya berbentuk bujur. Monosit ini dia akan menelan bakteria serta sel atau tisu mati secara fagositosis. Okey, kalau kita tengok semua ni secara fagositosis. Okey, seterusnya kita tengok salur darah manusia. Kalau kamu masih ingat lagi, salur darah manusia terdiri daripada arteri, vena dan juga kapilari. Kita dah tengok di awalnya tadi. Okey, so ini adalah arteri, vena dan juga kapilari. Okey, arteri ini selalu yang besar, kemudian dia bersambung dengan atriol. Vena yang kecilnya adalah venul. Okey. Vena, venul, arteri, arteriol, kemudian dia bersambung dengan kapilari. Okay, kita tengok penerangannya. Arteri, kapilari dan juga vena. Okay, arteri ialah salur darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Okey, kalau kamu masih ingat, arteri salur darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Fungsi arteri adalah untuk mengangkut darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi ke tisu. So, ini arteri apa? Kalau kamu masih ingat tadi, kita tengok di struktur jantung, aorta kan? Daripada ventricle kiri, dia pump keluar melalui aorta. So, aorta ini adalah arteri lah. Okay, salah satu arteri. So, daripada aorta ini dia pergi ke seluruh bahagian badan. Sebab itu dikatakan fungsi arteri adalah untuk mengangkut darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi ke tisu badan. Darah dalam arteri mengalami tekanan tinggi kerana tindakan mengepam jantung. Okey, selain itu, ini yang cikgu dah cakap tadi lah. Aorta adalah arteri utama yang meninggalkan jantung. Arteri akan mengembang apabila menerima darah yang keluar dari jantung. Jadi, dinding arteri yang kenyal. Okey, dinding arteri sifatnya kenyal. Penting ya untuk nak menghalang arteri daripada pecah akibat darah bertekanan tinggi yang mengalir melaluinya. Sebab dia bawa oksigen. So, tekanannya tinggi. Ni keluar melalui aorta ni. Okay. Kemudian ke seluruh bahagian badan. Arteri bercabang menjadi salur kecil yang disebut atriol. Kamu ingat lagi tadi? Arteri, kemudian ada salur kecil, arteriol kan? Arteriol. Okay, arteriol terus bercabang dan berakhir dengan kapilari. Kamu masih ingat tadi? Arteri, arteriol, kapilari. Kemudian vena, venule bersambung dengan kapilari. So, ingat balik. Arteriol terus bercabang dan berakhir dengan kapilari. Himpunan kapilari disebut jaringan kapilari. Okey, seterusnya kapilari darah. Kalau kamu masih ingat di bahagian tengah tadi, kapilari ialah salur darah yang berdinding nipis setebal satu sel sahaja. Kapilari darah membenarkan pertukaran gas berlaku antara darah dan sel melalui resapan. Okey, kapilari darah. Okey, kapilari darah ini dia benarkan pertukaran gas. Maksudnya yang kaya dengan oksigen, dia akan bagi kepada sel yang kurang oksigen. Sel yang kurang oksigen itu sebenarnya dia tinggi dengan karbon dioksida. So, dia akan bagi semula untuk disingkirkan. Okey, nutrien, bahan buangan dan hormon akan meresap melalui kapilari darah. Seterusnya, kita tengok arteri. Ingat lagi tak? Arteri.
arteriol, kemudian bersambung dengan kapilari. Di kapilari berlakunya pertukaran gas. Kemudian sebelah kanan tadi kita ingat vena, venul kan. Okay. So kapilari ini dia bercantum semula membentuk salur yang lebih besar iaitu venul. So venul-venul ini bercantum membentuk vena yang membawa darah kembali ke jantung. Vena cava adalah vena utama yang membawa darah terdioksigen kembali ke jantung. Okey. Tengok balik struktur jantung. Okey. Yang masuk vena arteri pulmonari, vena pulmonari yang keluar tu. Okey. Okey, venul bercantum membentuk vena membawa darah kembali ke jantung melalui vena pulmonari tadi. Vena cava, vena utama membawa darah terdioksigen kembali ke jantung. Okey. Vena cava kalau kamu masih ingat ada dua, bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, rujuk balik gambar jantung tu. Okay, vena cava ada vena cava inferior dan superior namanya. Kalau yang daripada vena cava yang belah atas ini, dia akan bawa darah terdioksigen dari bahagian atas badan. Kalau vena cava yang bahagian bawah ini, dia akan angkut darah yang kaya dengan karbon dioksida ataupun darah terdioksigen dari bawah bahagian badan. So, semuanya dari atas bahagian badan, dari bawah bahagian badan, semuanya akan masuk ke jantung. Bila dia masuk ke jantung, nanti dia masuk ke atrium, ventricle, kemudian dia akan disingkirkan ke, dia akan dia akan keluar dari jantung untuk ke peparu dan disingkirkan. Okey. Seterusnya kita tengok perbezaan antara arteri, kapilari dan juga vena. Okey, dari segi dinding, lumen, injap tekanan darah, arah aliran darah. Okey, arteri dindingnya tebal, berotot dan kenyal. Kapilari dindingnya nipis setebal satu sel. Okey, tidak berotot dan tidak kenyal. Manakala vena dindingnya nipis, kurang berotot dan kurang kenyal. Ini kamu dah tengok masa tingkatan 3 dulu. Okay, lumen untuk arteri kecil, kapilari sangat kecil, vena besar. Lumen tu yang warna kuning ni. Lubang ni. Okey, injap. Tiada injap. Untuk arteri tiada injap kecuali injap sabit di pangkal aorta dan di pangkal arteri pulmonari. Kapilari tiada injap. Vena mempunyai injap untuk mengekalkan aliran darah sehala. Dari segi tekanan, arteri tinggi, kapilari rendah, vena sangat rendah. Okey, disebabkan oleh darah yang dibawa lah. Okey, arah aliran darah arteri dari jantung ke seluruh badan. Kapilari dari arteri ke vena. Ingat lagi arteri, arteriol, kapilari, kemudian kapilari bergabung untuk venus, seterusnya ke vena kan. So itu adalah arah aliran darah bagi kapilari dari arteri ke vena. Vena dari seluruh badan ke jantung. Yang masuk melalui vena cava inferior dan juga superior. Okey, tengok struktur jantung. Okey, so ini adalah yang terakhir sekali di mana kita nak tunjuk eritrosit, sel-sel darah merah ya. Tisu-tisu penghubung, lumen di bahagian ruangan tengah. Okey. So sampai situ sahaja untuk 10.2 sistem peredaran manusia. Okey, kalau ada soalan kamu boleh PM cikgu ya. Cuba baca, cuba fahamkan isi modul, insya-Allah boleh. Okey, terima kasih.